Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takbir. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mulia di sisi Allah, semoga hari ini kita mendapat keberkatan pada malam yang sungguh indah. Saya ingin memohon maaf kepada tuan-puan kerana Ustaz Azhar Idrus, ataupun lebih senang dipanggil UAI, tidak dapat hadir. Menggantikan saya bukan UAI tapi UIA ataupun UNI. Baiklah, asal aku duduk balik. Sementara nak menunggu Ustaz Azhar Idrus, saya ingin menjemput salah seorang ataupun pada tuan-tuan yang sudi bersama dengan saya untuk tanyakan beberapa soalan. Sudi? Ya? Ada siapa nak tanyakan soalan? Tak ada? Ada? Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Time ni lah kita nak tanya soalan. 2-3 hari lagi kita dah menyambut Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kita buat kebaikan sikit, dia berganda. Betul tuan-tuan? Baiklah. Saya rasa macam nak turun ke bawah pun ada. Ada siapa yang ingin bertanyakan sepatah dua kata soalan? Ya, saya dah nampak dah. Ya bang? Duk angkat-angkat tadi tu apa? Macam ada apa-apa je. Macam tak puas hati je. Kalau tak puas hati, tanyakan soalan. Okey. Assalamualaikum. Cakap je. Waalaikumsalam. Okey dah. Berat soalan tu. Okey tak. Okey, siapa nama abang? Nama saya Khairul Zaim bin Muhammad Baharil. Ya? Khairul Zaim. Khairul Izari. Baiklah. Okey, apa soalan? Ada berapa soalan? Soalannya, Ya. pada suatu hari Pada suatu hari, dah lama tak kena kaki. Okey, teruskan soalan. Lama dah tak tengok Abang Yasin kat TV. Bila nak mula menceburi balik dalam bidang industri pelakonan? Itu semua dunia tuan-tuan. Dunia semua tu. Aywa, tabarakallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Soalan sangat mudah, tapi susah nak jawab. Walaupun rupa saya tak perlu anda kenali, tetapilah cukup pada nama Yasin. Setiap kematian pasti akan mencari tuan. Yasin. Ya. So, muka saya tak penting. Yang penting nama. Ya, Kaki saya tak penting. Yang penting nama. ya. Tangan saya tak penting. Tak. Yang penting aku Nama. backhand juga kau ni. Bukan apa. Dunia kan? Jadi saya ada, bukan tak ada, ada. Kalau nak cari juga, setiap surau dan masjid malam Jumaat kita jemaah sama-sama baca Yasin. Timbullah saya. Okey. Baik, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ya, sila. Jangan malu, jangan segan. Tanya. Sementara saya masih ada. Ya.
Bangun. Nah, senang je aku diri kau duduk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allahu akbar. Ya, Ustaz. Relax, brother. Relax. Malu orang. Kau buat macam tak ada orang. Lama tak jumpa, bro. Okey, nama. Tak, nama Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Ya. Okey. Kau ni pegang apa? Relax lah, kamera tu. Relax, brother. Relax. Tangan masuk Tak, tangan relax. sini. Relax. Okey. Okay. Soalan. Soalan. Tu kasut tu. Kasut. Bila nak pulang? Macam mana? Bila nak pulang kasut tu? Kasut tu bila nak pulang? Yeah. Dah lama tak nampak. Dah nama? Ingat tak lu pinjam datang rumah gua tu? Macam mana nak jawab? Kasut tu. Kasut ni. Yes. Kau last makan saiz 8 ni. Tak, ni betul ni. Serius ni soalan ni. Tak, serius. kasut. Okey, Meh. Kau sini jap. Jangan. Bagi semua tengok, Meh. Meh, kau sini jap. Meh. Okey, Kau jangan. sini. Keluar. Meh. Oh. Jom. Kita tengok. Kan. Kau sibuk pasal kasut ni kan. Meh. Okey. Meh. Takbir. Wah. Okey. Saya dah tak pakai sipar bang. Allah Akbar. Saya tak pakai sipar. Kan. Kau duk pegang. Kau orang duk tengok. Nervous bang. Handsome abang ni sebenarnya. Okey. Tengok Duduk. depan live. Oh, boleh duduk Wow. Okey. So, macam mana? So, kau duduk je lah seseorang. Kasut tu nanti ingat Okey. Jalan. Gua duduk atas ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mulia, kita doakan dia. Kita doa sama-sama semoga dapat hidayah. Sebagai umat, kita ni kelebihan kita, umat akhir zaman ni, kelebihan cukup banyak tuan-tuan. Rasulullah SAW betapa susah payahnya dia nak tegakkan keiman 13 tahun usaha atas iman. Betul. Nampak? Senang je nak pergi kau cengang. Kau sibuk pasal kasut kau. Tuan-tuan yang mulia, suka-suka juga, duka-duka juga. Apa yang penting? Kerja sama. Tak ada. Relax. Okey. Okey, ni serius. Okey, gua serius. Tak. Kau ni apa hal sebenarnya? Okey. Kau jangan sampai ustaz naik. Okey. Kau jangan tengok aku kalau serius, jangan sampai aku bacakan Yasin kau. Aku talqin kau kan. Astagfirullahalazim. Tak apa pun kita cakap, apa pun kita berkata, istighfar tu penting. Betul? Doa tu penting, betul? Doa sangka baik. Betul. Rasulullah ajar kita bersangka baik walaupun kau tak. Saya tak baik. Apa ni? Okey. Lu memang okey. Ingat kaki. Ingat. Sibuk ni. Dia cakap ni kasut dia. Nak bagi dia pakai tak? Ke bagi dia makan? Brand Timberland Brand Timberland. Dah kau bangun. Banyak nak action sangat duduk situ. Mek. Sepatah dua kata. Kita gelak juga. Kita kena ingat cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena cinta pada Nabi Muhammad dan jadikan dia idola. Itu je. Kita kena besarkan. Allah. Citakan kebesaran. Betul. Walaupun kau tak baik. Betul. Kau tak betul, kau bukan tak baik. Okey, baik. Okey, bis. Okey. Duduk. Mari sini. Anak siapa lah ni? Dengan tak ada kasut, dengan tak ada apa. Tangan betul tak boleh duduk diam. Astagfirullahaladzim. Tak apa, apa pun kita nampak benda yang tak elok, kita doakan. Kita jangan mengata. Walau nak mengata, kita kata depan-depan. Biar dia kata kita balik. Baiklah, dah bersedia anda? Anda semua dah bersedia? Anda tahu kita sama-sama tunggu siapa? Takbir! Astagfirullahaladzim. Besok kena gam lah. Aku lah. Baiklah. Tanpa saya membuang masa, kita
kita tafakur jap 1 minit. Kita doakan untuk orang-orang yang tiada dengan kita, sahabat-sahabat Rasulullah dan kepada datuk nenek moyang kita. Kita doakan agar mereka bersama dengan orang-orang yang dikasihi dan diingini. Al-Fatihah. Okey, tanpa kita buang masa, saya mempersilakan Cik. Dah tunggu ya? Saya menjemput ladies and gentlemen. Astagfirullahaladzim. Dipersilakan Ustaz Azhar Idrus. Takbir. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Ada orang Ustaz. Tak tahulah. Silakan Ustaz. Allah. Jauh sikit ni. Ada wuduk. Ada wuduk. Ya Allah, ada. Batal tu. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Diorang tak sabar nak tengok Ustaz. Saya dah kat belakang tadi. Sampai Ustaz menyampar tengok saya. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Bagus tak? Ambil dah berim. Ni pia. Pia? Apa tu? Mung pia. Mi. Mung. Mu. P-A. Bukan pia. 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 Apa cakap? Pia. Pi. Tu tahulah. Pia. Pia tu apa Ustaz? Pia and Ray. Oh, Pia and Ray. Tak Ustaz. Awak ni siapa? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Dekat Dekat. Allah ada dekat lah. Alamak, dekat dengan Ustaz rasa panas. Tak. Tahu dia panas. Tak, ni tak tahu tadi siapa duduk. Panas. Saya Yasin Ustaz. Yasin. Yasin bin Yahya. Orang mana? Orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya Ustaz. Boleh teka tak? Boleh teka tak? Boleh teka? Boleh Ustaz. Salah. Oh belum. Nak dia sakit ni budak ni. Tak, saya tergerak. Teka Ustaz. Mari buat benda sini. Mari buat benda sini. Benda. Oh tak, mari ni. Tiba-tiba ada muka. Diorang cakap muka saya ada dekat tu, dekat Shah Alam. Jadi saya mari lah. Tadi dengar-dengar tanya soalan ni. Jawab dah. Ush, mau tak jawab Ustaz? Tadi tanya penonton, siapa nak tanya? Saya nak tanya satu soalan. Ustaz nak tanya saya? Ya. SMS lah. Takut salah. Jeng. WhatsApp. Ni JKK senario. Okey, Sing. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini di ambang Ramadan. Mudah-mudahan Allah sempatkan kita dengan Ramadan. Hari Ahad kita mula berpuasa. Amin. Jadi kita pada malam ini sesi terakhir
Dalam program kita ada 6 hamper untuk kita beri kepada hadirin, dan istimewa kita akan panggil hadirin. Dia nak hamper tu dia kena naik sini dan dia tanya soalan. Oh tu kelebihan tu. Dia tanya, dia dapat hamper. Dia dapat lah. Kalau dia jawab? Kalau dia jawab, saya dapat. Okey. Saya faham. Kalau Yasin nak semua hamper, Yasin kena tanya 6 soalan. 6 soalan Kak Ustaz. Boleh? Nak? Tak nak. Saya daripada hamper, baik saya ambil Ustaz. Ni tak ada Cadbury. Oh tak ada. Tak ada. Ini cikidis saja. Kita bagi peluang kat diorang. Kita bagi hamper. Saya bagi dia. Bagi peluang. Baik. Macam mana nak puasa di mana? Nak puasa di saya nak puasa di mana? Mu lah. Mu. Saya puasa di sini Ustaz. Di Kuala Lumpur. Sini. Tak, sana. Doan ni lah. Hijau juga. Baik, ada apa-apa soalan nak tanya, sebab kita nak puasa. Biasanya bila menjelang Ramadan kita ada masalah puasa, masalah hukum puasa, masalah zakat, masalah-masalah berkait dengan tarawih dan seumpamanya raya ke, fitrah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan daripada soalan-soalan yang akan dikemukakan nanti, insya-Allah saya harap bab-bab puasa lah untuk kita refresh balik pengetahuan kita tentang puasa. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dengan lebih sempurna. Jadi saya dengar ada soalan yang Yasin nak bacakan. Ataupun saya baca, Yasin jawab. Boleh? Ustaz baca, saya jawab. Baru ni tengok Raja Lawak apa? Mega. Boleh. Tapi jangan menyesal lah jawapan saya. Pasal tak betul. Biar ni soalan terkumpul daripada diorang, saya baca, Ustaz jawab. Okey, kita pergi. Okey. Saya dapat satu soalan Ustaz, berkenaan dengan puasa lah. Apa? Okey Ustaz. Soalan pertama. Bagaimana niat puasa sebulan dan malam-malam seterusnya? Wajib niat atau tidak? Baik, soalan yang pertama, puasa sebulan. Yasin pernah tak puasa sebulan? Uish. Apa cakap soalan tu? Malu. Pernah Ustaz? Pernah. Pernah. Bila pernah puasa sebulan, maknanya pernah juga tak sebulan? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah tinggal sebulan. Cukup apa tu? Sahur. Cukup. Tiap-tiap hari sahur lah. Aduh. Macam tak kena aku ni. Baik. Jumhur ulama, iaitu ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi mengatakan ibadat puasa ni ialah ibadat yang suku. Hari ni 1 Ramadan suku, asing. Esok 2 Ramadan dia asing-asing. Dia sama macam semayang tarawih. Lepas 2 rakaat kita salam. Lepas tu kita naik pula semayang 2 rakaat kita salam. Setiap satu solat kita kena niat. Kita tak boleh semayang tarawih saja ke semayang tarawih 20 rakaat sekali niat. Lepas ni aku tak niat dah. Tak boleh. Gitu jugalah dengan puasa. Bila kita puasa kita niat. Dan bila kita berbuka, selesai ibadat tu. Esok kita puasa pula 2 Ramadan, ibadat yang lain. Maka 3 ulama' ni mengatakan mesti niat setiap malam. Cuma pendapat mazhab Maliki. Tahu? Tahu. Siapa? Maliki. Imam. 4 imam. Alhamdulillah. Tu kata Maliki, Hambali. Lagi? Ismadi. Ismadi mazhab mana? Bukan, member Maliki. Sahabat Maliki.
Sahabat dia, kawan dia. Tapi tak ada tertulis. Maliki, Hambali, Syafi'i. Se lagi. Se lagi. Se lagi. Tahu dah saja je nak kata. Hanafi. Ucap kasi muka. Bega. Baik. Ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan puasa sebulan ni satu ibadat je. Maka cukup dengan sekali niat. Walaupun kita buka pada waktu petang, kita sambung balik start esok 2 Ramadan 3, 4 dan 5, dikira satu ibadat saja. Maka dia kata sah. Malam yang pertama kita niat untuk sebulan. Dan malam-malam lain tak payah niat. Baik, kita amalkan yang sama-sama kita amal, iaitulah kita niat setiap malam. Cuma bila kita ikut raikan juga pandangan Imam Maliki, iaitu kita niat sebulan, maka pada malam-malam lain jumhur ulama kata wajib juga kena niat. Cuma pada malam yang kita terlupa niat adalah dimaafkan, iaitu sah puasa kita esok hari kerana kita sudah berniat sebulan. Itulah tujuan dia. Nampak? Dia pernah ada niat sebulan? Pernah Ustaz. Jadi buat contoh niat sebulan. Orang niat sebulan, dia sebulan. Orang malang, dia malang. Boleh belakang. Okey. Ini contoh. Okey. Sahaja aku niat sebulan. Niat apa? Sahaja aku niat puasa. Niat puasa. Sebulan. Tengoklah. Sahaja aku niat puasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ni yang kata mazhab Ismadi ni. Kan? Boleh Boleh lah. Cuma yang lebih sempurna, aku berniat mengerjakan puasa sebulan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi ingatlah, aku berniat berpuasa atau mengerjakan puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ulang balik. Ya Allah. Aku niat berpuasa pada tahun ini sebulan je kerana Allah Ta'ala. Boleh lah. Boleh. Aku, apa kita ramai-ramai tak? Boleh tak boleh? Boleh. Apa tadi mazhab apa? Sekali lagi bagi orang ingat. Okey. Dengar betul-betul Diorang ni kadang-kadang lupa Ustaz. Yalah. Saja aku niat puasa pada tahun ini sebulan kerana Allah Ta'ala. Boleh? Ramadan tertinggal. Ramadan tertinggal. Biarlah kita tak jemput dia mari. Tak, muka saya ada, mau tak mari. Cuma tak mau punah sangat program. Okey. Sahaja aku berpuasa esok hari sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ingat, perempuan-perempuan yang period, katakan dia suci pada 4 Ramadan. 4 Ramadan malam itulah dia niat sebulan. Perempuan-perempuan yang sudah berniat sebulan pada awal Ramadan, tiba-tiba 10 Ramadan dia period. Maka 17 Ramadan katakan dia suci, tak payah dah ulang niat sebulan. Dia hanya niat setiap malam macam biasa, saja aku puasa esok hari fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi hari yang kita lupa niat, katakan 10 Ramadan, semalam tak ingat ni tak apa. Tak apa. Ada tak pernah tak ingat niat? Pernah, sebab dah sebulan. Sebab dah sebulan kita ni kita terlupa. Jadi lupa. Lupa terus.
Jadi sebulan Dulu lah lupa. dulu. Ha? Sebulan terus lupa. Tak, masa pertengahan lah. Satu hari tu saya terlupa. Pernah juga lupa niat? Pernah juga lupa niat. Pernah tak lupa berbuka? Ush. Buka awal pernah lah. Jangan macam ni. Ingat lah. Ingat Ustaz. Jadi ingat puasa. Walaupun malam esok niat saja aku berpuasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala, ataupun niat yang maksud seperti itu, sahlah puasa kita. Sah Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Kita nak bagi dua orang ke? Nak bagi hamper? Tak mau bagi. Jangan bagi ke? Kita bagi dua hamper. Okey. Maknanya soalan tadi tu kita berdua lah. Bagi dua. Nak Okey, hamper juga. kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Tengok ada yang kat tangan. Okey, tunggu. Tunggu Saya tahu apa awak nak cakap. Okey Ustaz. Sah tak? Sah atau tidak puasa orang yang tidur sampai seharian? Satu hari dia tidur. Puasa tidur sehari. Tidur satu hari. Sah tak puasa dia? Maknanya dia sahur. Sahur, Lepas sahur tu dia subuh. Lepas tu dia tidur. tidur. Bangun bila? Dah buka. Mana tak semayang zuhur? Dia tak tahulah. Yalah. Dia. Sah atau tidak puasa tidur sehari dari subuh sampai maghrib. Kalau saya tanya Yasin. Oh, tanya saya sah Saya nak tak? tanya satu soalan. Saya jawab ke? Taklah, saya nak tanya satu soalan lah. Sebelum jawab soalan tu. Okey Ustaz. Sah tak semayang pakai stokin? Sah. Mazhab mana tu? Ha? Mazhab mana kata sah semayang pakai stokin? Ni stokin. Betul lah. Ni ada berjubah. Ya, juga. Soalan saya dia pakai stokin saja. Sah ke? tak? Stokin saja. Pernah buat? Semayang. Ha? Benar Ustaz. Ha? Tapi lepas ambil semayang pakai. Yalah, pakai stokin saja. Luar tak pakai? Oh taklah. Tak. Astaghfirullahaladzim. Dengar baik-baik soalan. Semayang pakai stokin. Oh tak sah. Ha. Sebab kat bawah dia pakai. Atas terbuka. Tak. Tak pernah buat? Tak pernah buat. Jangan buat. Takkan buat Ustaz. Baik, masalah tidur daripada subuh sampai ke maghrib. Katakanlah bukan dia sengaja, letih sangat. 5 malam dah dia tak tidur. Dah Brazil, Argentina, Chile, Ghana. Padahal 5 malam duk tengok bola, tertidur sehari. Jawabnya sah. Kalau tertidur tidur. Kalau sengaja tidur sah juga. Sah juga. Tapi pahala tak ada. No point lah. Tak ada point. Tak ada point lah. Macam masuk dewan perpersaan, tidur. Boleh jawab tak soalan? Tak boleh lah. Kosong lah soalan. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita tidur supaya kita tidak merasai kelaparan berpuasa, maka hikmah yang Allah suruh kita puasa tu sudah hilang. Tapi kalau kita tidur kerana letih, boleh pahala. Kita letih sangat, kita tidur sekejap, boleh pahala. Tapi kalau jenis orang jenis dia nak tidur supaya dia tidak lapar, bangun tak bangun maghrib. Tanpa niat. Sah kan? Tidur tak payah niat. Puasa tu kena niat. Tak, maksud dia tak nak tidur sampai ke maghrib. Dia punya bajet sebelum zuhur dia bangun tapi tertidur. Tertidur. Itu lain. Tertidur. Dia jenis orang yang nak tidur lama supaya dia tidak rasa lapar berpuasa. Kalau orang macam ni tak ada pahala. Ni kata ulama. Ada pun orang yang suka tidur tapi tak sampai maghrib. Dia lebih banyak tidur di siang hari Ramadan. Orang ini makruh perbuatan dia. Tidak disukai oleh syarak. Yang sengaja tidur supaya tidak lapar,
tidak dapat pahala hikmah puasa itu sendiri. Biasanya tidur tak kalau puasa? Yasin? Ya, saya. Ha. Tak, melainkan Tertidur. Kalau Tertidur. tu lama mana? Biasanya kalau terlajak. Barulah bangun. Bangun. Ya. Dulu Masa puasa lah. Masa puasa lah, masa sekolah rendah dulu lah. Masa berbuka pernah tertidur? Berbuka belum lagi lah. Tak pernah miss. Makan je lah. Makan lah. Tengah makan tak pernah tidur. Tengah makan tak pernah Ustaz. Ya. Tak pernah. Ada lah mungkin lah, masa kecil-kecil tu, dia tak ingat. Ya. Start puasa bila? Lepas balik. Oh balik dah Balik dah balik. Berapa tahun dah balik? Yang mana? Kali ke berapa? Tahun berapa balik? Tahun ni, tahun 92. Lahir 78. Tahun 92. Tahun 90 balik. 90. Tahun 90 balik. 92. Ingat? Tak. Tak ingat. Tapi balik. Apa ingat tu? Dream. 78 lahir, balik tahun 92. 14. Umur 14 kan? 14. Yang tahu balik itu benda berlaku. Itulah. Apa dia? Apa dia? Tanda-tanda balik tu masa tu. Tanda-tanda. Keluar Dream. Keluar darah. Dia macam apa ni? Dia benda yang kita ni lah. Tak disengaja kan. Jadi ada orang bagi tahu balik. Dia beritahu balik. Oh, orang khabar. Jadi orang tu tengok Tak. Saya bagi tahu. Tengok sendiri. Tak, saya bagi tahu apa yang terjadi. Oh. Saya tak minta. Tak minta jadi begitu. Tak minta jadi gitu. Balik juga. Sedar-sedar je. Katakanlah kalau tak berlaku lah pada umur 14 tu. Bila agaknya balik? Taklah. Ya. Tak balik-balik kot. Ya. Tapi nampak macam baru balik. Okeylah, asal balik sudahlah. Asal balik sudah. Asal balik sudah. Sekejap lagi saya balik. Betul tadi teka tahun 78 lahir. Betul. Di negeri Saya di kampung Maxwell. New Zealand. Tak, ni apa? Tapak PWTC, The Mall, Tapak PWTC. Kampung Baru. Ah, Cokit. dekat Putera. Yes, kampung Maxwell. Tu kampung Maxwell tu. Ya. Oh, baru tahu. Tahu dah. Sekolah? Sekolah di Methodist Boys School. Oh, Methodist. Patut jadi macam ni. Dah lama dah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak berapa orang lah sekarang? Anak dah berapa orang? Anak. Belum Belum. dapat. Isteri seorang. Ya. Tahun ni belum. Aku tengok muka nyanyi nak tanya. Tapi lama dah senario tu dah 20 tahun dah. Lebih kurang Ustaz. Dah 20 tahun. Dulu kita duduk gelak ke dia, duduk tengok senario. Siapa tak pergi mengaji. Mu punya pasal. Astagfirullah. Kalau tidak, banyaklah ilmu aku. Banyaklah. Saya rasa bersalah Ustaz. Alhamdulillah, hari ini dia naik atas pentas untuk bercakap sedikit sebanyak perkara agama. Mudah-mudahan kita share bersama. Baik. InsyaAllah. Saya beri peluang Yasin untuk panggil seorang penonton naik sini untuk tanya soalan dan insya-Allah kita akan jawab soalan kalau kita rasa perlu jawab dan kita akan beri hamper. Yasin nak panggil orang macam mana? Mak Rock, Mak Rempik? Kalau boleh saya nak jadi tu lah. Biar dia luar jangkaan kita lah. Di luar jagaan tu orang macam mana? Mari kita tengok. Dukung buat naik Dukung? Dukung. Saya dukung. Dia dukung awak lah, awak cek. Okey. Ayah. Allah. Sana tu. Mai bang. Dukung saya.
Mbak kata Ustaz tadi, Ha. dia suruh awak dukung saya bawa naik. Okey, saiz. Okay. Boleh tak? Boleh dukung? Ustaz betul nak dukung? Ha? Dukung. Eh. Dukung. Agak. Okey. Begini. Laju. Laju. Sana dah patah balik sini, pergi sana balik. Patah balik. Buang. Sampai hati Ustaz semua. Mana kursi saya? Kursi. Kursi. Nah. Okey. Biasa Ambil dukung kursi awak. saya. Allah. Kursi saya mana? JKK, kursi saya. No, tak. Baik. Okey, tanya nama apa semua? Okey. Main apa siap? Lengah. Dengar. Besar saja ni. Ni kecil ni. Kalau orang Terengganu orang panggil ayam serama. Kalau orang Terengganu orang panggil Yasin ni, Yasin ayam serama. Pasal kecil molek. Ya. Kecil molek. Saya sedar siapa saya. Okey. Kita tanyalah, Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rashidi Berazi dari Subang Jaya. Rashidi. Saya Ustaz. Umur berapa? Saya 32. Oh, muda. Ya. Muda sangat. Alhamdulillah muda ni. Alhamdulillah. Tak macam muka. Saya ingat dah 31. Tua sebelum usia Ustaz. Tua sebelum usia. Tak apa. Asal kita muda. Dah berumah tangga. dah berumah tangga. You know understand? Hidup orang pelik. Dah Ustaz, dah punya seorang anak. Seorang anak berusia 6 tahun. Alhamdulillah. Ali nak tanya dia duduk mana apa semua? Dari Bangladesh. Sudah lama cakap Melayu. Actually, I'm Malaysian. Okay. You Asal- Malaysia? asal. Malaysia 2 or 1? Masak. You say you Malaysian? 2 or 1? Cakap Melayu Ustaz, tak faham. Satu Malaysia. Baik, ada soalan. Soalan. Okey, silakan. Yang bila kita tanya, jawapan tu memberi manfaat bersama untuk kita hadapi bulan Ramadan ini. Okey. InsyaAllah. Saya ada satu persoalan. Menjelang setiap kali bulan Ramadan ni, kadang-kadang kita dapat satu email ataupun SMS ataupun dalam WhatsApp, kita di forward kepada kawan-kawan kita berkenaan doa malaikat Jibril. Jadi saya cuba baca sikit, saya petikan ni. Doa malaikat Jibril menjelang Ramadan. Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan 3 perkara ini. Pertama, tidak minta maaf pada kedua orang tua, tidak bermaafan dengan sahabat dan tidak bermaafan dengan orang sekitarnya. Maka Rasulullah mengaminkan sebanyak 3 kali. Jadi minta pencerahan Ustaz sebab saya itulah, saya tak pernah dengar juga hadis ataupun riwayat Minta sahabat. jelaskanlah secara ringkas. Ustaz mana tu? Ustaz mana satu? Ustaz Yasin? Awak nak Berpeluh nama. mana? Kita minta Ustaz jawab. Asyik baik. Baik, duduk dulu. Silakan. Baik, begitulah sebab setiap kali mari Ramadan, dia akan benda-benda yang berkait Ramadan akan menghantui fikiran kita orang yang umat Islam dan sebagainya. Bila mari bulan Rabiul Awal, benda yang berkait. Sekarang ini kita ada Facebook contohnya. Dulu orang-orang yang tidak ada ilmu tak boleh bercakap. Sekarang bila ada Facebook, orang jahil boleh bercakap anytime. Setiap hari dia boleh bercakap dan dia boleh komen balik perkataan-perkataan ulama. Nampak? Jadi dulu yang menyebut hadis biasanya guru hadis. Tok guru lah, ulama, ustaz dan sebagainya. Ini yang menyampaikan hadis orang jahil. Jadi bila orang jahil dibenarkan untuk menyampaikan hadis dan sebagainya, dia akan mesti berlaku kesilapan. Seperti orang yang bukan taraf komen, dia akan dia cuba untuk membaiki kerosakan kereta, dia akan
Kalau tidak hari ini, esok dia akan buat salah dalam spare part dan sebagainya. Jadi hadis itu bukan hadis sebenarnya. Walaupun ada ulama sebagian mengatakan hadis ini hadis yang dipertikai akan sanadnya. Kebanyakan ulama mengatakan hadis itu adalah rekaan. Hadis itu adalah rekaan. Jadi kita jangan share lah hadis-hadis rekaan seperti itu. Bahaya. Banyak lagi benda-benda yang sahih kita nak share. Kita tak perlu benda-benda yang rekaan, kerana benda ni pada orang ramai sekarang kalau benda hadis-hadis rekaan orang akan share balik. Dan kan dalam ilmu hadis ulama sangat-sangat melarang menyampaikan hadis maudhu' kepada orang ramai, melainkan kena sebut ini hadis maudhu' rekaan, baru boleh kita sebut. Nampak? Jadi berbahaya. Jadi stoplah. Walaupun kita minat agama, tapi oleh kerana kita tidak ada kepakaran, tidak ada ilmu, kita akan buat silap banyak. Saya tengok juga bukan dalam bab ni saja, dalam bab soal jawab agama ramai kawan-kawan kita yang baru nak belajar agama cuba menjawab. 2-3 soalan dia jawab betul. Masuk bulan yang kedua banyak salah dah. Akhirnya jadi amalan yang salah oleh orang yang lain. Jadi kita kena sabar dalam bab ni. Banyak lagi benda-benda yang kita nak share, kita pastikan benda tu sahih. Sekarang ni ada teknik baru. Dia ambil hadis rekaan, kemudian dia letak belakang tu hadis Bukhari. Masya Allah. Kalau ahli hadis dia boleh tahu dah selalu. Orang yang tak hafal hadis tapi dia ulama, dia masih boleh cek, dia tengok mujam hadis. Tapi kalau kita ni tak tahulah, pakai Bukhari, pakai Sahih selalu dah. Ini sangat berbahaya. Nampak? Jadi terima kasihlah. Jadi kita sudah ada hadis-hadis yang sahih tentang Ramadan. Ramadan, hadis-hadis yang sahih Nabi kata di antaranya man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan ibadat di bulan Ramadan, seperti di solat sunat di waktu malam contohnya, termasuk solat tarawih ke, dalam keadaan dia beriman dengan Allah dan dia mengharapkan balasan Allah di akhirat nanti untuk dapat nikmat Allah yang berkekalan, Allah akan ampunkan dosa kita ni, dosa-dosa yang telah lalu. Hadis itu sudah cukup nak nyatakan kelebihan Ramadan. Nampak? Melainkan ada hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kalau dhaif pun boleh tahan lagi lah. Tapi kalau hadis yang maudhu' tolong. Jangan. Banyak sangat yang pelik-pelik sekarang. InsyaAllah. Yasin tolong bagikan hamper kepada saudara kita yang pertama hari ini. Yang sudi mendukung. Faham tak tadi? Faham tak? Faham tak tadi? Faham lah. Jangan copy paste. Jangan hantar. Sini. Okey. Terima kasih. Okey dah. Dan. Bagi dia lah. Dia. Dia dukung kan. Ingat kita Monok mu kena dukung dia pula. Okey. Ni. Terima kasih. Sama. Tu dia. Ustaz, sekali saya minta selfie sekali boleh Ustaz? Selfie Ustaz. Ni kata bagi betis nak peha. Tengok. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Bagi mic dekat ni. Jangan copy paste tau. Delete. Ustaz. Alright. Sungguh jelas tadi Ustaz. Kadang-kadang saya pun macam tu juga Ustaz. Banyak juga dapat benda-benda macam tu. Kan? Semua kita tak tahu. Jadi orang awam ni dia nak benda-benda yang baik. Dalam masa yang sama mari benda-benda yang tidak betul. Kita kadang-kadang gairah nak share. Terus share dan seumpamanya. Baik. Boleh? Boleh. Kita pergi kepada soalan pula. Bagi soalan Mana kita ada 5 lagi hamper. Baik. Boleh bacakan soalan. Saya bacakan soalan Soalannya datang daripada Mic tu jangan letak situ, letak tepi. Kuning juga Ustaz. Okey Ustaz, soalan dia. Apa dah nganga mulut ni soalan ni. Kalau kita nganga mulut ketika puasa supaya masuk angin dalam perut sampai kenyang, batal tak puasa kita? Ranga mulut, lepas tu nganga masuk angin sampai perut tu kenyang. sampai perut kenyang. Sampai perut kenyang. Maknanya dia angin masuk sampai dia kembung, dah sekenyang. Kembung.
Batal tak puasa? Batal tak puasa kita? Soalan dia kita ni puasa, lepas tu kita ranga mulut. Banyak masuk angin, duduk tepi laut, kita pun kenyang lah, batal ke tak puasa? Mana makan angin lah. Batal ke tak puasa? Sebab itulah bertuahnya orang-orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Sebab dia akan tahu. Ilmu ini sebenarnya di antara tujuan kita tahu supaya menambah baikkan kesempurnaan ibadat kita. Di antaranya lagi supaya kita tahu kat mana rosaknya ibadat kita. Itu tujuan kita mencari ilmu. Sebab kadang-kadang kita tak dengar, kita solat je 40 tahun solat. Bila pergi dengar, lah tak betul rupanya sebab dia sujud dulu baru rokok. 40 tahun. Pening kepala Tok Imam tengok. Saya pun pening. Sujud dulu baru rokok. Ada yang solat tak rokok pun ada. Ada Ustaz, sekarang dah macam-macam. Solat benda tu. Solat yang tak ada rokok. Syukur. Solat syukur. Syukur. Solat syukur ni mazhab Ismadi apa? Tak ada solat syukur tu sujud syukur. Sujud syukur. Solat syukur nak keletong kita. Dah. Solat mayat. Solat mayat. Tak ada rokok, tak ada sujud. Berdiri je. Okey, berapa takbir? 6 atau 5? Solat jenazah. Berapa takbir? Pernah tak solat mayat? Pernah. Dia berapa kali takbir? 6 atau 5? 6. 6. Kantoi aku. Tak. Takbir. Takbir. 6 takbir. 5. 5. Ustaz je. Mujur aku tak buat menantu. 4 takbir je. 4. Apa yang 5, 6 tu? Betul lah. Test makan. Saya pun nak test kan. Pernah? Kena kau. Pernah ikut. Pernah solat mayat? Pernah? Solat orang mati? Pernah ikut. Mayat tak pernah lagi. Solat tu pernah? Solat tu pernah. Baca Yasin? Boleh? Boleh. Ingat tak surah Yasin? Baca Yasin. Ingat surah, nak tanya surah Yasin. Ingat sikit. Ingat. Surah yang kedua apa? Bunyi macam mana? Wal Qur'anil Hakim. Pandai. Betul. Pasal nama dia Yasin. Itu je lah. Sampai situ je. Sebab cakap ayat kedua. Mujur tak tanya yang ketiga. Kalau tanya yang 70, mampus tak jawab. Baik, ranga mulut batal ke tak puasa? Kalau dia berpuasa, jawabnya tengok benda yang masuk. Kalau angin saja tak batal puasa. Dia yang batal puasa ni masuk suatu ain. Ain ini benda yang berjirim, benda berjisim. Bahasa mudah benda yang ada tokolang. Nampak? Jadi kalau dia deranga luar mulut, boleh kenyang. Pernah tak naik motor ranga mulut? Tak pernah sah. Kita naik kereta laju, kita buka cermin cara tangan. Tangan tu ke belakang. Kalau laju 120. Kalau 220, tangan tu masuk balik ke cermin belakang, berempak gini. Okey. Cuba try ranga mulut. Meter 220. Memang kenyang. Keluar kepala. Nampak? Jadi batal ke tidak? Kalau masuk angin saja tidak batal. Bahkan kalau masuk suatu benda, katakan masuk nyamuk, batal tak? Lalat ke? Kalau sedap batal. Nyamuk. Tak? Ter masuk tak? Betul. Kita naik motor masuk nyamuk tak batal. Yang batalnya masuk dalam mulut lalat. Kita pun lalat. Telang Lama tak telan lalat. Batal. Tapi kalau tidak batal walaupun besar. Tengah naik motor masuk burung merpati. Seekor masuk. Tinggal ekor pun uluk. Betul fikir nak telan. Jadi tidak batal sebab angin dia bukan ain. Tidak ain. Tapi kalau ain batal. Walaupun obat sikit je, dia ambil obat sikit bubuh atas mulut, dia pun telang, batal. Atau dia ambil nasi, dia belah 2 nasi. Bubuh kat mulut, telang, batal.
Tapi kalau tak telang tak batal. Jadi angin masuk dalam mulut tak batal. Walaupun banyak mana. Dia ambil hok pam, hok pressure, hok pam lori tu. Pam lori tu. Pernah tak masuk dalam mulut? Tak pernah try lagi Ustaz. Try esok. Saya try. Saya pun tak pernah. Tak pernah kan. Tapi try letak kat gigi, gitu. Waktu Oh. kuat masuk besarlah perut kita. Tak batal juga. Tapi orang tak buat lagu tu. Tak buat lah. Bodoh namanya. Baik, soalan seterusnya. Soalan saya. Okay, Sebelum jawab hak ni, ada tak soalan hak Yasin sendiri nak tanya? Saya? Ada. Saya ada soalan sebenarnya. Dah lama nak tanya Ustaz ni. Benda? Soalan dia itulah. Tentang ni lah. Okay, daripada saya. Semua orang tahu Ustaz. Sabar kita kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul. Kan? Betul. Iman kita naik rendah. Umat dari zaman punya iman tak stable. Macam laut. Macam laut. So, sabar itu separuh pada iman. Separuh lagi kat mana Ustaz? Baik. Puasa itu kita sabar. Puasa itu dia bukan pergerakan tangan. Bukan pergerakan kaki. Dia berkait dengan hati. Jadi bila kita menunaikan puasa atau kita bersabar, maknanya kita sudah melakukan ibadah hati. Hati kita buat. Sabar, tidak marah dengan Allah tentukan kita begini. Walaupun benda tu tak baik, tapi kita terima kerana ini ketentuan Allah. Kita tak marah Allah. Itu sabar namanya. Dia tangan, kaki, mulut ke hati? Hati. Jadi bila sebenarnya amalan manusia ni ada dua. Zahir, batin. Batin itu hati. Macam tafakur, hati. Sabar, hati. Takwa daripada hati. Nampak tak? Rasa takut kepada dosa-dosa masa lalu, hati. Nampak? Cintakan akhirat dalam hati dia mari. Dan separuh lagi ialah pada zahir kita. Duduk pada solat kamu, duduk pada haji kamu, itu yang jenis kamu kena berbuat. Haji bukan duduk melengong kat daya bumi. Haji. Dia kena pergi, kena berjalan dan sebagainya. Nampak? Jadi separuh adalah tugas hati untuk keimanan kita. Separuh lagi ialah perbuatan. Jihad fi sabilillah, kaki berjalan, pergi ke masjid, hadir kuliah, buat haji, keluarkan duit untuk sedekah dan sebagainya. Maka hati itu sudah ada separuh daripada amalan-amalan iman. Separuh lagi adalah duduk pada zahir kamu. Nampak? Maknanya saya faham. Sabar itu separuh daripada iman. Separuh lagi amalan. Maknanya iman dan amal tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisah. Kalau sabar saja tapi tak semayang. Kan? Kata mana tak semayang? Sabar. Tak semayang. Okay. Faham Ustaz? Faham? Boleh lah tu. Boleh lah tu. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan ni. Ni, ada orang tanya ni, apa ni? Saya dengar Ustaz sebut dalam YouTube, ada caranya makan dengan sengaja dalam bulan puasa yang tak membatalkan puasa kita. Tolong jelaskan. Dia pening ni Ustaz. Dia cakap, saya pening ni. Mana dia pening? Ulang balik. Saya dengar Ustaz sebut dalam YouTube, ada caranya makan dengan sengaja dalam bulan puasa tak membatalkan puasa kita. Makan dengan sengaja tak? Barangkali tak habis kot kita baca ataupun kita kuliah, ada orang cut dalam YouTube. Jadi letak cut dalam CD, dia post dekat YouTube. Mungkinlah. Sebab biasanya kita terang ni masalah-masalah orang dengar pelik. Kemudian kita akan terangkan balik supaya orang faham. Nampak? Macam kata tadi kan mazhab, 4 mazhab.
Saya sebenarnya bermazhab Muhammad bin Idris. Ustaz. Ya, saya bukan bermazhab lain daripada itu. Contoh. Okey. Saya dah terfikir lain lah. Yasin mazhab apa kalau ikut? Ikut. Ha. Tadi Ismadi. Jeng budak ni. Mazhab Datuk Ismadi. Ya, Datuk Ismadi. Doktor. Mazhab Dr. Ismadi. Mazhab apa tu? Tu yang dalam cerita tu. Cerita mana? Dr. Ismadi tu. Nah, Datuk lah. Yang operate mata. Dia imam mazhab tu. Tak tahu Ustaz. Saya ikut Syafi'i. Contoh. Ikut Syafi'i. Jadi saya tidak bermazhab Syafi'i. Saya kata saya bermazhab Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ya. Siapakah itu? Ya. Muhammad bin Idris. Pernah dengar? Ni baru pernah. Ni baru dengar. Baru dengar. Itu masalahnya. Dialah Imam Syafi'i. Nampak? Kau orang tak tahu. Contoh. Jadi memang benarlah ada caranya. Sebab tu dengan ilmu kita dapat buat macam-macam amal. Kita kalau dalam keadaan tak sengaja tak batal puasa kita. Makan. Pernah tak sengaja makan? Tak sengaja. Tak sengaja termakan, terminum. Pernah Ustaz. Makan apa tu? Tapi tak habis lah. Dia dah masuk. Awak tak tanya habis, awak tanya makan. Pernah makan. Masa puasa kan? Termakan apa? Nasi. Makan nasi. Siap pergi buah lauk apa semua kan? Dah? Tak sempat lagi. Dah? Tak sempat. Baru ambil, baru genggam, test. Telan lagi? Telan. Dah telan, baru terfikir. Baru sikit baru? Baru sikit. Lepas tu? Teringat? Lepas tu saya tolak tepi lah. Astagfirullahaladzim. Yang dalam mulut? Alang-alang telan. Molek. Memang mazhab baru punya ni. Nabi SAW pernah bersabda, man sama fanasiya wa akala fasyariba falyutimma saumahu fa innama atmahu Allahu saqahu aw kama qala. Siapa yang berpuasa kemudian dia terlupa, lalu dia makan dan minum. Dia puasa tapi dia lupa sedang puasa, dia pergi makan dan minum. Maka teruskan puasa, tak batal. Tak batal. Jadi bila dia tahu dah dia puasa, wajib kena berhenti makan. Termasuk yang dalam mulut. Maknanya buang tu lah. Kena buang. Jadi kena qada tadi ni. Kena dah. Pasal kata terus alang-alang. Alang tu dah lama dah kado dah. Lama dah? Dah lama. Oh, lama tak kena qada. Tak. Dah. Dah kado dah. Dah qada dah? Dah qada? Dah. Ya ke dok? Baik, kerana Allah Ta'ala memberi dia makan dan minum pada hari itu. Jadi, kalau tak sengaja, tidak batal puasa kita. Ada tak orang yang boleh makan dengan sengaja di bulan puasa? Ada. Pernah dengar Yasin? Pernah. Siapa? Orang yang tak boleh puasa. Pandai. Nampak? Nampak. Di antara orang tak boleh puasa? Uzur. Uzur benda tu. Uzur? Kalau macam perempuan, orang perempuan. dia uzur kan. Sakit. Sakit lah. Datang bulan. Kalau orang lelaki sakit? Itu melampau lah. Baik. Orang sakit dia boleh makan siang hari bulan puasa. Kanak-kanak boleh. Orang gila boleh. Orang musafir boleh. Nampak? Orang yang tak boleh makan, orang yang wajib berpuasa. Dia tak boleh makan. Daripada subuh sampai ke maghrib ketika bulan Ramadan. Kerana dia wajib berpuasa. Nampak? Orang yang tak diwajibkan dia boleh makan. Tapi yang dalam YouTube tu saya buat joke dengan orang, dengan hadirin. Ada orang yang sengaja makan pun tak batal puasanya di bulan Ramadan. Boleh caranya. Nak tahu tak? Boleh. Dia di bulan Ramadan dia sengaja makan. Tidak batal juga puasa dia. Dia sengaja makan. Ya. Makan. Oh, makan. Tak batal. Macam mana tu Ustaz? Malam?
Nampak? Nampak? Sebab makna puasa ini kita tidak makan dan minum pada siang hari. Bukan sepanjang hari. Jadi kalau waktu malam Makan lah. macam tadilah. Dia tak habiskan. Hanya diedit tu. Jadi nak terangkan balik supaya orang faham, siang hari je kita tidak dibenarkan makan. Itu nak khabar rengangnya agama Islam. Dalam sebulan, 12 bulan, sebulan je kita berpuasa. Dan dalam sebulan tu siang hari saja kita disuruh puasa. Malamnya tidak. Malam macam biasa. Bilakah masuk waktu malam? Yasin tahu tak? Lepas tu lah. Bila masuk waktu malam? Lepas maghrib. Lepas maghrib. Maghrib tu nak tahu lagu mana? Lagu apa Ustaz? Oh macam mana? Oh. Nak boleh sakit budak ni. Takut pula nak duduk dekat. Macam mana nak tahu maghrib? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Terbenam banyak mana? Separuh. Separuh. Maghrib lah. Dia tenggelam. Dia tenggelam. Tenggelam habis. Tenggelam di mana? Tu. Di atap Sekejap. PWTC. Dia tenggelam di barat. Di barat. Yalah, tapi di kaki langit. Di kaki langit. Walaupun tak bang lagi, boleh makan? Tak boleh. Pasal apa? Tadi kata waktu tenggelam. Bang tak bunyi. Ni bang pula. Kau pipih juga ni. Baik, kita boleh buka puasa dengan alamat yang paling kuat, iaitu tenggelam bulatan matahari. Sekalipun orang tak azan lagi atau waktu takwim belum masuk. Takwim katakan pukul 7 suku. Azan pun tak lagi. Tapi kita tengok di laut Selat Melaka tu, Pantai Morib tu contoh, sudah tenggelam di dalam laut. Bulatan matahari sudah hilang. Kita tengok jam, 3 minit lagi boleh berbuka puasa. Kerana berbuka bukan dengan jam, bukan dengan azan. Buka dengan tenggelam matahari. Cuma azan tu dia tengok takwim, kalender. Jadi kalau kita dah sahih tenggelam matahari, walaupun tak bang lagi, boleh kita berbuka puasa dan sah kita bersolat maghrib. Nampak? Okay. Bulan ni nak tarawih kat mana? Ni. Ramadan ni nak tarawih di masjid mana? Masjid saya ni Nabawi. Masjid Nabawi. Di itulah. Mana? Mesir. Di mana? Masjid Nabawi. Nabawi kat mana Ustaz? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, ingat Masjid Nabawi ni. Di itu Madinah. Bila nak pergi? Kat mana? Madinah. Madinah. So nawaitu saya, niat saya. Ya. Bila berlepas? Ikut Ustaz. Dah biarlah. Salah ke jeput dah nak buat ni. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Pasal apa? Pasal tempat yang kita nak pergi, mestilah tempat-tempat yang memberi kebaikan banyak kepada kita. Benar Ustaz. Nampak? Sebab tu kalau kata kota yang paling hebat di dunia, kota Mekah. Kalah kota raya New York, Mexico City, London dan Paris. Kerana di kota Mekah ada Kaabah. Nampak? Bandar yang paling hebat antara 8 buah planet pada alam ini, bandar Madinah. Betul. Terbaik. Kerana di sana ada jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nak panggil budak mana pula ni? Apa dia? Tu satelit. Nasi. Satelit. Saya kalau tengok satelit, saya tengok dalam Google satelit, Kaabah kita bercahaya. Bercahaya. Alhamdulillah. Tengok Google satelit tu. Google satelit tu. Yang kita zoom nampak tu kan. Bandar-bandar tu. Betul. Macam hati bentuk. Bentuk hati. Alhamdulillah. Baik, panggil seorang lagi lah. Okey, seorang lagi. Cepat, panggil cepat. Okey. Saya panggil Dua sekaligus. Dua sekaligus. Ringan sikit dukung. Okey, siapa nak hadiah? Hamper. Saya nak masuk ke saya panggil daripada sini Ustaz? Panggil situ ya. Situ je lah. Sekejap Okey. Okey, abang baju merah tu. Main. Siap zam macam ni.
Ada makrok ada, makrok. Makrok. Okey. Ada. Kita nak cari yang Yang rambut sampai punggung ada. Allah. Yang pakai tudung apa? Allah. Abang sila bang. Ke depan. Saya tak apa nampak. Ha. Depan nampak sikit Depan ni nampak baik-baik. Saya nak yang macam saya ni, yang tak apa-apa betul. Rasa tak ada ustaz yang tak betul. Semua okey je. Okey boleh lah. Ni pun boleh juga. Okey meh. Silakan. Allah. Ni Yasin dukung dia. Saya dukung dia. Boleh tapi jangan depan orang. Tak apa, kita dah sedia ambulan. Dah sedia. Nampak ustaz tu saya dukung awak. Awak boleh izinkan saya dukung? Boleh? Siap lentik ustaz. Ya silakan. Mati aku dukung kau. Masih lagi kursi. Kursi. Tak ada? Baik. Berdiri seorang. Nampak? Semua ayam seratik kaki. Mai hak baju merah ni. Sila. Diri sini. Boleh berdiri. Alhamdulillah. Duduk pun apa? Duduk Yasin berdiri. Duduk. Kita hormat tetamu ustaz. Duduk, nak sibuk nak Saya makan luar. Duduk. Ada Sila jemput duduk. Makan kuih. Baik, yang pakai jubah ni mana mic? Ni ada dah. Mana? Beri orang rasa. Tu. Nama hak pakai jubah ni? Amirul Hanafi. Amir. Irul Hanafi. Orang panggil Amir Irul Hanafi. Orang panggil Rul Hanafi. Amirul Hanafi. Orang panggil mana? Amirul Hanafi juga. Nama manja. Mirul. Oh dia. Baju merah? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hilal bin Bahanan. Hilal tu benda makna dia? Ya? Hilal tu benda makna? Benda mana? Apa makna hilal? Apa makna? Okey. Saya belajar daripada ayah saya. Hilal tu masuk bulan sabit, tak silap. Bulan sabit. Bulan sabit. Tak silap. Anak bulan. Anak bulan. Okey. Baik. Ning duduk mana? Kelang. Duduk dalam kolam? Kelang. Kelang. Kalau duduk dalam kolam, badok air biasa. Sorry salah dengar. Slow. Orang besar suara slow. Macam muslimat suara. Dia bubuh akak ni. Biar kena gigi. Okey. Kahwin dah? Belum. Pasal apa tak mau kahwin lagi? Tak ada ilmu lagi. Tak ada ilmu lagi. Apa pula ilmu? Kaitan benda ilmu? Nak kahwin kena ada ilmu. Tak. Kalau bini tanya dia. Sambil kita berumah tangga, sambil kita berilmu. Tak mesti kita kena melaji dulu baru nak kahwin. Jangan faham gitu, salah. Cuma kalau kita rasa kita nak mudah mencari ilmu sebelum kita kahwin. Sebab bila kita dah kahwin memang susah sikit lah. Kita nak keluar mengaji, bang, kita pun terlentang situ lah. Nampak tak? Baik, ada soalan tak ni? Ni baju jubah ni awak dulu. Amirul dulu. Ada soalan nak tanya Ustaz Yasin? Cepat. Ada soalan? Cepat. Kalau macam nak ganti puasa tu. Tak boleh. Benda tak tu tanya lagi tak boleh dah. Belum. Saya terbaca hati dia. Okey. Ya. Macam nak kodok puasa tu. Kalau macam lagi 2-3 hari nak puasa, boleh tak? Okey. Nak Ramadan. Tanya Ustaz. Ustaz Yasin, dia tanya 2-3 hari lagi nak Ramadan, dia nak qada hak puasa dulu boleh? 2-3 hari. Berapa hari dia tinggal? 3 hari. 3 hari. 3 hari tinggal, lagi 3 hari nak Ramadan, nak qada. Boleh ke tak? Okey. Mengikut iman. Jangan bergendanglah kaki tu. Kaki tu diam. Tak tengah fikir nak cakap apa ni. Bang. Okey. Boleh tak Ustaz? Kalau saya boleh. Kalau Ustaz boleh? Ni apa ni? Ya Allah. Kau tak nampak orang? Okey Ustaz, minta tolong jawab. Jangan ni. Duduk diam. Duduk diam. Sekejap lagi. Jangan gerpau gitu. Kau buat sini kamera ni. Pegang. Bukan, saya pegang. Telefon Cina awak sibuk.
Jadi walaupun 3 hari atau 2 hari lagi, kalau puasa yang wajib boleh kita buat. Nampak? Boleh kita berpuasa. Okey? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya pada hari Syak. Hari Syak. Hari Syak ni hari 30 Syakban yang ada berlaku pertikaian. Adakah nampak atau tidak nampak? Walaupun ada orang yang nampak, tapi kredibiliti dia itu dipertikaikan oleh masyarakat atau qadi, maka dia nampak, esok jadi hari Syak. Yang kita tak boleh berpuasa. Nampak? Jadi qada boleh. Baik, yang baju merah? Ya. Soalannya. Okey. Kita dalam puasa kita kata kena mengawal nafsu sepanjang puasa kan. Jadi selalu pun kita dengar kata lelaki ada 1 akal, 9 nafsu. Perempuan pula kata ada 9 nafsu, 1 akal. Saya punya soalan, asal usul nafsu. Asal usul nafsu. Lepas tu saya nak tanya, betul ke pasal yang 1 akal, 9 nafsu semua tu? Baik, dia tanya asal usul nafsu kita. Nafsu kita ini adalah diri kita. Tadi masa kita nak naik sini tadi, rasa tak dalam nak naik Yasin pergi cari nak naik atas petang? Ada rasa tak? Ada. Itulah diri kita. Oh. Jadi yang luar tangan tak terlibat, kaki tak terlibat. Dalaman itu diri kita. Ada orang panggil jiwa, ada orang panggil nafsu. Nampak? Itulah diri kita. Asal daripada mana? Asal tak ada kita. Tak ada. Nampak? Allah jadikan kita dalam rahim ibu, daripada janin, minggu, jadi baby. Tapi bila dah 4 bulan, roh yang sudah Allah cipta, lama dah, tiup di dalam diri kita. Nampak? Maka tiap bila ditiup roh, orang ini akan hidup dan dia mempunyai jiwa. Jiwa ini bahasa Melayu, orang putih, orang Arab panggil nafsu, nafsi. Diri, kehendak diri. Bila diri, dia mesti ada nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak balik, nak ni, nak ni. Diri kita. Jadi di situlah kita, asalnya tak ada, Allah buat roh kita, Allah buat body kita, frame kita, lalu digabung jasmani, rohani. Maka jiwa kita, nafsu kita adalah dibangsakan kepada roh, dan yang luar itu dinamakan jasmani. Bergabung dua ni, kita bergerak ke sana kemari. Bila cabut roh, maka kita panggillah tukang mandi mayat, baca Yasin. Dah, baik. Baca saya. Faham tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah faham. Tak. Bagi hadiah. Bagi hadiah. Bagi hadiah. Kita pendek masa. Bagi hadiah Bagi. Bagi ya. Okey. Mana ni? Ya. Okey. 9 tadi dah? Ya. Okey. 1 akal. Ambil 1. Okey. Itu untuk perempuan. 9 nafsu 1 akal. Okey. Kau tengoklah YouTube. Tu dah jawab dalam tu Tak, jawab Okey. Saya Saya cari kat boleh YouTube. check dalam YouTube. Baik. Type ya Ustaz Yasin. Aku jawab. Okey. Nah, Boleh. dah ambil dah. Boleh. Gambar. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey. Baik, kita nak 2 orang lagi. Mari naik. 2 orang lagi Ustaz. 2 orang lagi. Baiklah. Mari. 2 orang Mari. lagi, 2. Mana? Dekat-dekat ke jauh-jauh? Saya Tak rasa apa, macam kita berhenti malam ni pukul 12.30 malam. Bukan pukul 12. 12.30 Ha. malam. Dah usah balik lagi. Okey. Ada. Ni, diorang bukan nak jawab soalan ni. Diorang nak hamper ni. Mari. Okey. Abang. Ni depan. Okey, yang belakang. Okey, nampak macam handsome tu. Oh ya. Alamak. Dia cakap macam tu. Okey, abang, sila. Dah dapat Ustaz? Ni bukan mak rock, ni mak office. Ni bukan mak rempit ni. Okey, sama. Cepat. Sila. Waalaikumsalam. Duduk. Ambil mic. Okey. Nama saudara? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdullah.
Abdullah. Orang panggil Abang Dah kita. Baik, Ani? Abdullah. Nama saya Ashraf Faiz, Tuan Anwar. Ashraf Faiz. Faiz. Habis dah 2 kan? Okey. Okey. Orang mana? Ashraf. Oh, Kelantan. Orang Kelantan. Kelantan di mana duduk? Di Aceh. Aceh itu besar tu. Kalau jelah mana duduk rumah. Duduk di Kampung mana? Kampung. Kampung Kuwaiti. Kumaite. Ni sedang Kampung Delik, Kelang. kampung Cik Ye. Kampung Delik, Kelang. Kampung Kampung Delik, Kelang. Delik. Delik. Kampung Delik. Kaki Delik. Lama saya tak pergi situ tapi tak pernah pergi pun. Di Kelang, orang Kelang. Asal orang sini. Ya. Bukan orang pendatang apa semua. Balik Ha? Bukan. Orang sini. Okey, kerja benda? Kerja pembinaan rumah. Eh? Pembinaan rumah. Kenal Arkitek. Yasin ni kenal. Ha? Tak, ni kenal Yasin. Saya. Ha. Kenal masa tengok itulah senario tu. Senario. Senario. Baik. Soalan pertama Saya nak untuk tanya kita soalan, kongsikan bersama. Saya nak tanya soalan saya berkenaan puasa. Orang tu memang dia kuat berpuasa. Tetapi apabila Apa? minta maaf, saya minta maaf. Okey. Orang tu memang kuat berpuasa, tapi nafsu dia tak boleh di-cover. Pandang perempuan jalan seksi sikit, pandang, tapi dia puasa kuat. Sembayang memang tetap dia sembayang, tapi benda tu dia tak boleh buang. Baik. Memang sebab tu Allah suruh kita berpuasa. Jadi bukan berpuasa ni tak makan, tak minum. Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Sebab tu di dalam berpuasa jangan kita ingat tak makan, tak minum. Tapi malam-malam puasa kena ingat aku berpuasa ini kerana Allah nak jadi aku orang yang takut. Bila kita ada ingatan tujuan puasa itu, maka kita akan jaga. Kalau tidak banyak pun kita akan cuba menjadi orang yang takut. Jadi kalau kita puasa hanya semata-mata kerana telah diisytiharkan puasa dan kita tunggu maghrib untuk berbuka, maka tidak ada hikmah kita akan jadi orang yang takwa. Sebab tu Allah kuncikan syaitan dengan rantai dan Allah suruh kita kuncikan nafsu kita dengan puasa. Tapi bila kita kunci dengan puasa tapi kunci dia tak kemas, dia masih lagi berlaku benda-benda yang disoal tadi. Awak pula soalan. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya, ada orang kata ada orang kata apa ni? Kalau bersahur tu dah dikira niat. So macam mana Pak Ustaz? Baik, ini banyaklah berlaku. Dia kata kalau kita bersahur makna kita sudah berniat berpuasa. Jawabnya berkemungkinan. Nah, sebab kalau kata mesti niat puasa, tak betul. Orang yang berjalan pergi ke surau, sudah tentu dia sudah niat semayang. Belum tentu. Ada orang yang berjalan ke masjid, tapi bukan niat nak bersemayang. Niat dia nak pergi ambil topi keledar. Tinggal. Nampak? Jadi orang yang makan sahur, kalau ada di dalam hatinya kerana nak berpuasa, maka tu dikatakan niat. Tapi dia tengok orang makan sahur, dia pun makan lah. Ngap, dia pun tidur. Adakah namanya niat? Tak. Jadi awak sendiri pun boleh jawab. Patutnya tak payah naik lah tanya. Jadi tak dapat hadiah. Dah. Jadi tak ada kita hadiah. bagikan juga hadiah. Kita bagikan juga. Bagi juga? Sebab Berbalik pada soalan tadi tu. Yang mata tadi tu siapa? Awak ke siapa? Yang perempuan lalu awak cakap. Mungkin lah kot. Mungkin. Kita. Masa muda-muda dululah. Yang gini-gini tu. Yang gini-gini tu. Itu senario. Tapi kalau nampak macam tu istighfar ya. Baik. Bangun ambil aja daripada JKK kita. Baik. Alamak, dia dah ambil dulu ah. Laju je ambil dia. Terima kasih kepada yang telah sudi naik. Baik, kita belum lagi habis. Kita ada beberapa lagi persoalan kita nak selesaikan juga malam ni. Betul Ustaz. Baik, soalan seterusnya untuk kita kongsikan bersama. Betul. Soalan seterusnya. Ada lebih 6 lagi. Asyik bagi hamper baik. dia. Habis dah hamper, orang balik. Habis dah? Habis. Lega lah. Okey, ni soalan dia tuan. Ni siapa bagi ni? Mana? Ni. Siapa bagi? Peminat. Peminat bagi. Peminat bagi. Bagi, lepas tu pakai suruh bagi.
Bagi pakai lah. Pakai ni lah. Bukan pakai dia. Ya, kalau dia bagi tudung, pakai tudung. Tak. Okey Ustaz, Baik, ni. soalan seterusnya. Tuan rumah pura-pura tak ada di rumah bila tetamu ziarah. Oh, ni dah masuk raya dah ni. Di hari raya. Baik, tuan rumah di hari raya bila orang mari nak beraya, dia buat tak ada rumah. Buat senyap. Jawabnya, boleh rumah dia. Suka hati dia lah. Dia suka hati dia lah. Pernah tak orang mari buat tak ada? Benar juga. Sebab tu dalam hadis kata, bila kita pergi rumah orang, kita beri salam 3 kali. 3 kali tak jawab, balik. Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap juga, balik. Ini arahan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia tak ada di rumah, maka dia tidak akan jawab. Kalau jawab juga, hantu. Yang kedua, kemungkinan dia ada tapi dia sedang tidur. Nampak? Maka balik itu betul. Kemungkinan dia tidak tidur dan dia dengar kita beri salam tetapi dia tidak mahu kita hadir di rumah dia pada hari itu. Lalu dia menjawab perlahan, Waalaikumsalam. Supaya kita tidak dengar dan kita balik. Boleh? Boleh. Yang tak betulnya kita 3 kali salam, bukan 3 kali, 30. Assalamualaikum. Waalaikum. Kutekang. Pusing kot belakang pula. Panggil pula tingkat belakang. Wah, tingkat belakang. Gang. Waalaikum. Gang. Waalaikum. Oi, ada orang dah. Oi. Ambil batu baling. Yang jolok atak. Kok. Nampak? Jadi Nabi kata 3 kali sahaja. Jadi bila orang mari beraya kita tidur memang kita tak jawab lah. Kita tak ada di rumah memang kita tak buka pintu lah. Tapi kalau kita ada di dalam rumah, kita bukalah. Kerana pada hari raya itu banyaknya datang tetamu. Tetamu tak mari kosong-kosong, dia mari dengan malaikat yang membawa rahmat kepada tuan rumah. Ini semua berlaku ni sebab program hari raya ni lah banyak sangat TV ni. Mung punya pasal. Dah. Sebab dia kata situ iklan. Jangan lupa pada hari raya kedua, hari ketiga, program kita begini. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Rumah pak saudara tak pergi, rumah mak saudara tak pergi. Duk tengok ke televising. Bodoh. Jadi orang mari sayang, takut ganggu rancangan Channel TV yang ria Hadir Fitri, tak buka pintu. Tak dengar kan. Tak dengar okeylah. Dengar TV je. Dengar TV kuat. Tak dengar jauh. Okey, baik, soalan seterusnya. Baik Ustaz, berkenaan dengan puasa ni. Apakah boleh jiran bukan Islam berbuka puasa bersama orang Islam? Orang bukan Islam buka puasa. Boleh, tak ada masalah. Nah, dia ada benda dalam Islam ini yang orang bukan Islam boleh buat dan ada benda yang tak boleh buat. Ulama telah membahagi-bahagikan. Ada benda boleh, ada tak boleh. Kita nak beri sewa orang rumah pada orang bukan Islam boleh. Bila tu? Kalau dia nak duduk rumah tu. Kalau dia nak buat rumah tempat tokong, tak boleh. Jadi ada boleh, ada tak boleh. Ada batas dia. Nah, ada batas. Kita nak jual ayam kepada orang bukan Islam. Boleh lah. Tapi kita nak jual binatang tu, Cadbury, tak boleh. Nampak? Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi orang bukan Islam nak buka puasa, kita panggil dia, mari buka puasa, kita sambut pasal dia jiran kita, boleh. Kerana ini mendedahkan ibadah orang Islam kepada orang bukan Islam, mana tahu dia rasa berminat nak dan seumpamanya. Ada 2 minggu lepas masuk Islam seorang penulis daripada Amerika. Dia pakai tudung 11 bulan dalam keadaan masih Kristian. Dia pakai tudung. 11 bulan. Dia pakai tudung bukan apa, dia tengok passion, try pakai tudung, okey juga. Okey, beli tudung lain pula. 11 bulan pakai tudung, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Nampak? Jadi jangan peliklah. Benda-benda ini kita kadang-kadang kita dah tidak berdakwah untuk menarik orang kepada Islam. Benda-benda yang dibolehkan ulama ni kita sekat dan sebagainya. Tak salah pun kita panggil dia. Yang salahnya kita suruh jadi tok imam sembahyang. Baru salah. Kata gua ni tok imam orang kafir, biarlah ra'i jiran. Tu baru dah orang jatuh berat menanang. Terus kepada soalan lagi. Teruskan pada soalan. Baik. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ni, boleh ke main mecun? Hukum pasang mecun.
Hukum pasang mercun. Bolehkah? Bolehkah? Baik, boleh. Kalau tujuannya baik, dibenarkan. Nampak? Walaupun kuat bunyinya. Walaupun menyakitkan hati orang. Nanti dulu. Oh, ya. Banyak nak better. Boleh. Benar pasang mercung? Benar, Ustaz. Bunyi mercung mana kuat dengan bunga api? Mercun kuat. Ya. Mercung kuat. KLCC. KLCC. Pasang mercun ni kalau hajat boleh. Mana hajat? Contoh. Dia tanam sayur. Sayur ni marilah hak dalam hutang kaki pendek tadilah, binatang tadi. Kok. Habisnya bahan sayur-sayur. Atau buat pagar, dikorek ke bawah. Ada satu kampung di Pahang kalau tak silap, dia pasang mercung. Disusung kat pagar tu. Mercung panjang tu. Dia tunggu babi tu mari malam, dia pun pasang. Start pasang pom tu, tak mari dah sampai bertahun-tahun. Nampak? Jadi tujuannya boleh. Buat halau halau babi boleh. Boleh kan? Yang haram pun ada juga pasang mercung. Pernah berlaku juga. Dia pasang mercung bola bawah surau. Tu imam tengah sembahyang tarawih. Nampak? Melambung imam. Imam melambung? Melambung bom. Mercung bola. Bukan mercung badminton. Mercung bola. Bom tu imam mujur lah. Terkejut. Dan berhenti semayang, pergi kejar budak-budak tu. Berhenti semayang. Tengah semayang. Makmum, jeng. Nak buat gua ni lah. Padang lah. Nak buat gua ni. Tu imam, bum, terjun. Tu haram. Budak-budak tengah tidur, pergi lepor kat rumah orang. Haram. Adapun kita main tempat yang tidak ganggu orang, makruh. Kerana membazirkan harta, itu makruh. Jika melampau batas membazir, maka jatuh kepada haram. Nampak? Maknanya kalau tok imam tu lari, makmum kena kejar follow. Makmum ganti imam lah, takkan nak kejar pula. Biar dia kejar seorang je lah. Bagi imam kejar lah. Dia kejar pasal anak dia main. Anak dia. Dia tahu anak dia. Dia tahu pasal 2 biji bini. Dulu pernah main mercung zaman budak-budak. Pernah Ustaz. Ada buat nakal-nakal tak? Ada Ustaz. Apa dia? Apa dia? Malu nak cakap kat sini. Tapi nakal saya pernah naik bas. Kan? Saya duduk belakang sekali kan. Petian bas berhenti. Nak berjalan je, orang turun naik kan. Bila bas tu nak jalan je, saya bakar, saya baling. Biar orang bawah kena. Biar orang bawah tak kena lah, biar dia terperanjat. Biar terkejut. Terkejut. Suka sangat tu. Saya tak suka lah, saya tengok kawan saya. Saya tukang ni, balik. Mudah buat. Tak buat. Ya. Jadi pembantu setan dipanggil. Maksud tak tahu. Betul dah. Pembantu je. Pembantu. Bukan setan, Pembantu. Okey. Okeylah Ustaz. Ada seorang laki-laki tu, mak dia ni, dia tahu tak penyakit saka. Saka ni masuk hantu. Ada hantu lah dalam. Hantu raya. Hantu raya lah. Hoha. Macam-macam keluar kok mulut. Yang memalukan jeran-jeran mari dan sebagainya. Nampak? Mak dia sendiri. Tu dia cakap apa? Duduk bunyi dah macam-macam hal lah. Keluar kok mulut. Orang tak gerak dah. Macam kayu dah. Tunggu mati tak mati, mulut dia bunyi. Yang bukan-bukan dia cakap. Bukan-bukan lah. Tu yang jadi tak betul tu. Mengaruk lah, marah orang semayang lah, apa semua dan sebagainya. Jadi dia ambil mengecum bola. Dia pasang dekat kepala mak dia. Boom! Bunyi tu. Terus tak boleh bestnya. 2 hari mati. 2 hari meninggal dunia. Astagfirullahalazim. Masih. Nampak? Tapi berhenti. Hantu pun terkejut. Nampak tak? Maknanya dibenarkan lah. Maknanya. Dibenarkan lah tu. Dia bukan haram lah tu. Tengok tujuan lah. Kalau nak halau hantu, tapi dah kalau mak dia, tapi mati mak dia. Wallahualam. Mati terus. Tapi mati bukan hari pasang tu. Bukan. Bila pom tu, hantu tu keluar pada tubuh dia, tak larat dia. Dia gagah tu, hantu duduk dalam. Hantu duduk luar. Hantu ni bateri. Dia cabut bateri. Jang, boleh pusing je? Tak boleh. So maknanya lepas ni, kalau nampak ada saka, sembah mercun.
Molek-molek. Bagi Sebab- senang sikit. Ni? Pergi ya. Soalan seterusnya. Kita nak ada panggil ke? masa. Kita ada 10 minit lagi. Kita ada masa lagi? Okey, baik Ustaz. Kita habiskan soalan ni. Baik. Soalan dia. Okey Ustaz. Pakai baju raya. Ni pakai baju raya. Baju raya dedah aurat. Sama tak dosa dengan hari yang lain? Okey. Hari lain. Sama tak? Pakai hari raya kita pakai baju raya tapi dedah aurat. Dosa dia sama tak dengan dedah aurat pada hari lain? Dosanya samalah. Kalau dedah aurat kita ini maknanya benda yang wajib kita simpang, kita tutup. Kita dedah maknanya kita derhaka kepada Allah. Allah suruh tutup, kita tunjuk. Jadi sama ada pada hari raya ataupun pada hari lain memang kita berdosa kalau buat dosa ini, dosa mendedahkan aurat. Cuma ada suatu hadis hasan li ghairi kalau tak silap saya yang maknanya lebih kurang barang siapa yang melakukan dosa pada hari yang dibesarkan oleh Allah iaitu hari raya maka seperti dia menderhaka Allah pada hari mahsyar bertemu dengan Allah nanti. Jadi kena hati-hatilah. Kita ramai sangat yang hari raya betul lah beraya baru habis Ramadan buat dosa. Pakai baju raya belah nampak paha apa semua. Nak lepas geram. Lepas dia nak lepas geram. Itu masalah tu dalam TV, program dalam TV, kesian tengok artis-artis kita nak tegur pun dia tak mari masjid. Jadi mudah-mudahan tazkirah ni sampai pada artis-artis dan seumpamanya. Nak program raya ke apa, taatlah pada Allah. Sebab atas nama artis pun mungkin soal jawab. Kau dalam kubur, takkan kata dalam malaikat kata, "Hey artis, awak ini gini. Saya tak boleh sebab saya dikendaki oleh skrip kena dedah aurat." Jawabnya dia tetap bertanggungjawab. Dengar tu tuan-tuan. Nampak? Mujur Yasin tidak perempuan. Kan Kalau alhamdulillah. artis perempuan agak-agak siapanya. Saya kalau artis perempuan, saya berlakon ni kan. Dedah-dedah macam tu kan. Saya istighfar luar. Istighfar je lah. Astagfirullahaladzim. Baik mata tengok. Tak. Tak. Tapi kalau saya tengok sekali, saya takkan klip. Ya? Kalau saya tengok sekali, saya takkan klip. Takkan alih. Takkan klip. Klip. Tak klip. Saya tak klip. Tengok semua. Tengok semua. Jeng. Mana tak berdosa lah kalau tak klip. Itu sekali. Kalau lagi sekali itu maknanya Bau berdosa. Bau berdosa. Betul tak? Memang tak betul ni. Kenapa? Waktu lah ramai. Tengok tak kelip tak berdosa. Sedap gamak lah. Maka kita tengok pun kita pegang mata jangan kelip. Nampak? Hukumnya tetap berdosa. Pandangan yang tidak sengaja saja tidak berdosa. Bila kita sudah tertengok, wajib dialihkan dengan segera. Lebih pada kita sedar, kita kelip tak kelip, ditulis dosa. Akhirnya timbang, beratlah dosa, pahalanya sikit, takut-takut kita tak ke syurga, kau nalak kat sana, duduk dalam na'udzubillah. Allah. Baik Ustaz. Baik, ada soalan lagi? Saya nak balik je. Nak balik ya? Tak, belum lagi. Ada soalan lagi. Macam soalan ni dah tak ada. Dah baca? Kita nak panggil orang ke hamper dah tak ada? Tanya je lah. Nak panggil orang? Tak panggil dah. Dah Tak tak ada panggil hadiah dah. Nanti diambil dengan speaker-speaker penuh. Nampak? Tak, kalau kita tak bagi hamper, kita bagi 2 soal je. Ya. Dah habis ni? Dah habis dah. Habis? Semua dah tanya? Dahsyat tak? Baik. Kita dah habis soalan. Walau bagaimanapun satu peringatan lah yang biasanya dipesan oleh ulama-ulama menjelang dengan Ramadan. Yang pertama sekali, Ramadan ini lusa hari Ahad. Kita ini duduk sekarang masih ada 24 jam lagi dengan Ramadan. Jangan kita yakin kereta PHA 774 tolong alih PHA 774. Jangan kita rasa kita dan dengan hari Ahad. Kalau kita mati malam ni kita tak dan dengan hari Ahad 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita harap Allah panjangkan umur kita. Biar kita sempat untuk ditarbiahkan sekali lagi oleh Allah dalam kursus Ramadan 2014 ini. Amin. Yang kedua, kita berpuasa bukan kerana mari bulan Ramadan. Kadang-kadang kita lupa, kita puasa pagi, balik petang, makan buka puasa. Beres dah, aku puasa ni 1 hari. Esok puasa 2 hari. Kita lupa bahawasanya Allah yang suruh kita taat perintah dia, menjadi hamba Allah,
menjalani ibadah puasa. Aku puasa ini kerana-Mu ya Allah. Aku melapar, aku tidak minum, maka terimalah apa yang aku amalkan ini. Benda ni kadang-kadang tak ada pada diri kita sebulan kita berpuasa. Nampak? Betul Ustaz. Yang ketiga, janganlah kita berbuka dengan makan yang haram. Kalau orang panggil berbuka, kena tengok dulu. Apa makanan dia? Apa makanan dia dan siapa yang buat ni. Kerana manusia ni ada 4 jenis. Yang pertama, banyak semua hartanya halal. Itu no problem. Yang kedua, harta dia banyak yang halal, sedikit haram. Boleh kita berbuka jamuan dia. Yang ketiga, banyak yang haram, sikit yang halal. Tak boleh kita berbuka jamuan dia, walau dia raja sekalipun. Yang keempat, kita tak tahu dia ni harta halal atau haram. Muka nampak macam jahat, macam komunis muka. Tapi oleh kerana tak tahu, husnuzanni, kita sangka baik, boleh makan. Jadi kalau orang panggil berbuka, janganlah kita gaduh-gaduh sangat. Tengok dulu siapa. Tengok siapa dia, dari mana dia beli. Tapi bukan lagi tanya, awak siapa? Duit mari mana? Bukan gitu. Kalau kita tak tahu, tak payah tanya. Husnuzanni, boleh makan. Yang keempat, bila ditanya Nabi SAW ini, benda yang dia banyak amalkan di dalam bulan puasa, Nabi banyak sedekah. Banyak derma. Jadi kalau kita bulan lain RM10 kita derma, bulan Ramadan biar lebih lah. Mana tahu berkat kita derma bulan Ramadan. Sebab Nabi paling murah tangannya di bulan Ramadan. Cubalah buat baik kepadanya. Kalau kita dapat duit, bagi orang berbuka puasa. Allah akan jadikan kita kenyang pada hari orang lapar di mahsyar nanti. Cuba. Dapatkan RM10, beli kuih, cari orang tepi jalan, saudara, hadiah untuk berbuka. Mana kita jadikan harta kita sumbangan untuk dia berbuka. Ini terbaik. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Macam hari biasa, dia sekali ganda. Bulan puasa ni berdouble-double. Berdouble-double yang kita tak tahu berapa puluh kali double. Allah, hebat. Kalau boleh setiap hari pun lebih baik. Kita jalan-jalan dekat bazar, ada orang susah, makcik apa semua. Belikan nasi sebuku, ambil bang. Berbuka dengan nasi saya hari ini. Kita bagi apa yang kita ada. Allahu Rabbi. Kita tahan kita, tahan kita. Ulur RM10. Ulur tengok dulu. Jangan Bengali tak puasa. Tengok orang dulu. Tengok orang. Jangan ulur tengah hari. Ulur tengah hari balik awal. Mana menderma pada hari itu. Kemudian pula, banyakkanlah membaca Quran. Jangan lupa, banyakkan baca Quran. Mana tahu, berkat kita baca Quran, berat timbangan kita di hari akhirat nanti. Supaya sempurna puasa kita. Dan malamnya kita beribadah sebampu mungkin. Nampak? Jangan. Kalau kita tak terawih di masjid, terawih di rumah. Kalau terawih tak wajib pun di masjid, boleh buat di rumah. Ada orang dia kata letih ustaz, pasal kita jual bazar pukul 4, jual dah. Malam pula jual pula. Pukul 11 malam baru selesai. Tak dang nak pergi semayang terawih. Kita kata boleh semayang di rumah terawih. Tak ada alasang. Tak ada alasang langsung. Dia kata tak larat ustaz. Letih sungguh, siap barang dia 2 bank itu, 2 lori itu punggah balik rumah pukul 1 malam sampai. Tak larat semayang duduk terawih. Tak ada masalah. Nampak? Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau tak boleh semayang terawih berdiri, semayang duduk. Tak larat dah 20 rakaat banyak, 8 rakaat. 8 rakaat. Tak larat juga pasal kita memang jam. Semayang terlentang. Terlentang pun tak larat juga. Semayang mata. Tak usah. Tak boleh. Tak boleh. Itu untuk orang sakit. Orang sakit. Kalau terlentang pun tak boleh semayang terawih, pergi duduk tengah lain putih. Tunggu lori balak lalu biar mampu terus. Lagi senang. Nampak tak? Itu maksudnya. Yang keenam. Yang keenam. Janganlah kita berbuka banyak. Allah paling benci perut yang penuh dengan makanan yang halal. Bayangkanlah, makanan halal tapi makan penuh.
Diorang biasa Ustaz. Allah sangat benci. Makan sedap tak salah. Tak salah. Makan banyak Pergi juada, beli tu, beli air. tak salah. Tak salah. Ya, sebab keluarga dia besar. 30 orang. Ni Bini keluarga 4. 3 orang. 3 orang. Makan macam orang bela polong. Nampak tak? Air gelas besar tu boleh mandi junub. Kan? Dia boleh minum seorang. Kalau kita beri minum air dia tu ke anak lembu, mapuh anak lembu. Kenyangan. Kenyang. Mati Tapi ni, jadi berhentilah kita ditipu oleh nafsu. Makan sedap tak ada masalah. Oh, sedapnya udang rimah, beli 2 ekor buka puasa, silakan, tak ada masalah. Jangan makan banyak. Nampak tu sedap, nampak ni sedap. Sedap ni yang tu. Belilah. Boleh, tak salah. Tak salah. Jangan lebih. Jangan lebih. Sedap, sila. Lebih tak boleh. Ayam goreng sedap, tapi jangan makan seekor. Okey. Seekor tu dah rimah dah namanya. Tu bukan orang dah tu. Bukan orang. Rimah jadiang. Makan sikit besar paha, nasi. Kalau kita makan sepinggang, tak seronok semayang maghrib. Tapi kalau setengah pinggang, kita akan rengang semayang maghrib. Terawih kita laju je. Ni sepinggang. Lauk pula 8 jenis. Air 3 gelas. Cendol. ABC lagi. Air buah lagi. Buah kiwi kasut. Macam-macam peseng. Nampak? Kiwi-kiwi sekali telan. Kiwi-kiwi pun dia telan. Ada, habis. Ada. Tak pernah makan air kiwi? Sedap. Kiwi pernah. Buah kiwi. Buah kiwi. Agak-agak itu. Ingat kiwi kasut. Baik, jangan makan banyak. Elakkan pembaziran Ustaz. Elakkan penuh perut. Kerana abghad. Nabi kata abghad. Abghad ni maknanya yang paling Allah benci. Perut penuh kenyang dengan yang halal. Bayangkan yang makan haram, yang menipu duit orang dan sebagainya. Allah Akbar. Kemudian ingatlah, malam-malam bangunlah kalau mampu walaupun 1 rakaat atau kita istighfar sekali pada waktu malam. Sikit pun tak apa, tapi kata Dr. Ahmad Syarbasi, barang siapa yang melakukan amal walaupun sedikit, kebetulan pada malam itu Lailatul Qadar, maka dia dapat kelebihan keampunan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mesti berjaga malam, lebih baik. Kebetulan sikit je dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lailatul Qadar. Allah ampun pasal dia minta ampun. Nampak? Kalau banyak lebih baik. Jadi setiap malam biar adalah kita istighfar, selawat, zikir, solat sikit, baca Quran sikit dan supaya mana tahu kebetulan dengan Lailatul Qadar tapi jangan bising dah pula Lailatul Qadar dapat. Ye tulis kat Facebook. Apa dia? Aku sempat semalam benda Lailatul Qadar. Aku dapat. Bengong namanya tu. Tak ada pun seorang salafus soleh yang bising-bising dengan Lailatul Qadar. Teruskan amal, dapat tak dapat Allah saja yang Maha tahu, kita tidak mengetahui hakikat Lailatul Qadar. Nabi suruh kita beramal supaya kita sempat dengan Lailatul Qadar. Bukan supaya kita dapat tengok Lailatul Qadar dan kita cerita ke orang, aku dapat Lailatul Qadar begini-begini. Tak payah. Dapat tak dapat itu hak dia. Kita beramal, mudah-mudahan Allah beri kita satu malam kelebihan, malam Lailatul Qadar. Nampak? Kemudian jangan lupa bertakbir bila menjelang raya. Ramai orang tak takbir. Malam raya pasang mercun. Mercun tu budak-budak mak Hindustan. Lagu raya. Kongkang dalam rumah. Sedangkan malaikat duk tunggu kita bertakbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir membesarkan nama Allah. Kerana Allah beri hidayah kepada kita menjadi Islam, beriman, boleh berpuasa, beramal soleh. Kita tidak kata pun Allahu Akbar di rumah kita. Maka jadilah rumah-rumah kita itu kubur-kubur yang tidak berfaedah. Nampak tak? Rumah yang tidak bertakbir, rumah yang tidak baca Quran, rumah itu kubur. Wala tattakhizu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Lagu mana? Iaitu tidak dibacakan nama-nama Allah. Nampak? Malam raya anak luar dah kedegung-kedegang duk bekerja dengan Tok Imam tadi dah. Nampak tak?
ayah malam raya dengan mak sepakat pegang satu remote duk tengok menyanyi concang, tak ada takbir, tak ada apa. Rugilah kita dulu, kini dan selamanya. Nampak? Kalau si ayah tak boleh bertakbir, bolehkah si ibu tu tolong takbirkan? Mak takbir. Boleh. Boleh. Yang tak boleh mak bang kat surau, tak boleh. Nampak? Apa salahnya? Tapi kalau buat takbir tu dibuat di masjid, tak ada lah muslimat, perlahan-perlahan dah lah. Kalau di rumah boleh, tak ada orang. Mak takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah, ayahku lupa. Dia lupa tutup air. Tutup air. Air tak ada tutup. Kering air lagi. Maknanya boleh lah kalau ibu yang tolong takbir. Boleh. Anak boleh takbir, mak boleh takbir. Yang tak bolehnya, crowd ramai, audien ramai. Untuk masjid, untuk public, tak payahlah muslimat. Tapi di rumah boleh. Ayah tak ada, mak bertakbir. Kerana siapa yang bertakbir pada malam-malam hari raya, maka datanglah malaikat memberi persalinan. Iaitu maksudnya memberi kebaikan-kebaikan. Mendoakan keampunan dan rahmat untuk penghuni rumah tu. Jangan lupa. Nampak? Kadang-kadang kita lupa. Sebab benda tu setahun sekali ya takbir. Mari hari raya tak ingat. Lupa bakar sate. Bakar sate. Allah semalam tak bertakbir pula rumah kita. Rumah kita tidak ada keberkatan. Pesanan untuk hadirin-hadirin. Saya ada pesanan juga satu. Yasin pesan dulu sebelum kita berpisah mengundur diri. Kita dah habis ke ujung dah ni? Dah hampir ke ujung dah ni? Habis. Bila ke? Nak puasa dah ni. Allah Akbar. Rasa macam baru bermula. Rasa macam tak nak tinggalkan Ustaz. Ya, baru bermula. Penutup ini. Okey. Penutup dah ni. Baiklah, di bulan yang mula ini nak ucap selamat berpuasa, selamat raya pun boleh. 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 Okey. Kepada tuan-tuan, puan-puan, saya ingin mengucapkan kepada Ustaz, maafkan saya kalau ada terlanjur kata, biasalah kan, kita ni tak dapat lahir dari silap. Kata-kata kita kan, kadang-kadang ada tersentuh di hati. Tapi apapun, sebagai umat Rasulullah SAW, bersangka baik Ustaz. Kan? Dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada hadirin. Semoga kita bulan puasa ini kita puasa penuh lah. Saya pesan dekat diri saya. Mudah-mudahan penuh. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat hari raya. Okey Ustaz. Jangan balik lagi nanti dia nak bersalam dengan Yasin. Dia. Okey. Begitu jugalah saya mengambil kesempatan sehari lagi kita nak berpuasa untuk mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah menjadi tetamu Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang dipesan oleh alim ulama untuk kita lakukan di dalam bulan puasa pada kali ini. Dan mudah-mudahan kita dapat membaiki kelemahan puasa kita yang berlaku di tahun-tahun sebelum ini. Mudah-mudahan Allah murahkan tangan kita untuk suka menderma, membaca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang diberi keampunan. Dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf jutaan kemaafan kepada semua orang jika ada salah dan silap, dan ucapan terima kasihlah kepada semua peminat-peminat, anak-anak buah, kawan-kawan, saing rodong, semua pihak yang telah memberi kemudahan-kemudahan berkuliah dan sebagainya sampai ke saat ini. Kan tanpa anda semua, maka kita ustaz-ustaz ni pun tak ke mana juga, duk mengajar seorang, tak ada orang nak dengar. Kalau tak ada orang nak dengar, maka tak ada faedah menjadi ustaz dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri berkati pertemuan kita, ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan. Kalau tidak banyak pun, maka amalkanlah sedikit. Kerana kita saling bantu-membantu, berkongsi maklumat untuk membantu agama kita, agama Islam yang kita sayangi. Itu juga saya memohonlah apa saja kekurangan agar memaafkan diri saya menjelang bulan Ramadan ini.
Mudah-mudahan Allah panjangkan persahabatan kita. Amin. Siapa saja yang kita kenal dan tak kenal, dan kadang-kadang kita tak ternampak orang yang menegur dan sebagainya. Tak terjawab salam orang yang memberi salam. Betul. Tak sempat nak reply inbox Facebook dan sebagainya, mesej WhatsApp dan sebagainya terlalu ramai. Semuanya adalah kekurangan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita agar kita terus dapat menjadi hamba Allah untuk membantu memenangkan agama Allah yang sedang tenat ini. Kita doakan Allah, terimalah kita sebagai tetamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na syakkan wala mahruma. Allahumma ja'alna bi barakati syahri Ramadan nas'aluka sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada kerajaan negeri Selangor yang telah memberi kemudahan kepada kita semua untuk berada dalam program ini. Tahniah kepada semua. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf kepada semua. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Monggo Mas, monggo. Kula ngaturake selawatane. Monggo. Nggih, mugi-mugi onten keberkatan saking Gusti Pangeran. Terima kasih pada Ustaz Zaidrus dan juga Saudara Yasin yang telah menjayakan sesi yang terakhir pada malam ini. Dan untuk makluman pada tuan-tuan dan puan-puan, mohon kerjasama pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan sampah-sampah dibuang dalam tong sampah yang telah disediakan. Kerana kawasan ini akan digunakan sebagai tempat untuk diadakan tazkirah bermula daripada 2 Ramadan sehingga 27 Ramadan. Bermula jam 6.30 petang. InsyaAllah jamuan akan disediakan untuk berbuka puasa dan juga tempat untuk menaikkan solat fardu maghrib. Dan insyaAllah pada 2 Ramadan nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Don Daniel di dataran ini. Jadi untuk itu dijemput pada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama memeriahkan lagi tazkirah yang akan diadakan di dataran ini bermula 2 Ramadan pada tahun ini insyaAllah. Baiklah, untuk akhirnya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita untuk menempuh bulan Ramadan yang akan datang. Sekian, selamat berpuasa daripada pihak Rustia Penganjur. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.